Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang tanaman dan makanan untuk murid-murid tingkatan 4 di modul 4 buku teks anda dengan tajuknya Racun Perosak Organik. Bagaimana cara penghasilannya? Mesti ada bahan dan peralatan yang diperlukan. Kita tanya Cikgu Wajih, apa yang diperlukan untuk menghasilkan racun perosak organik ni? Silakan Cikgu. Okay, terima kasih. Okey, untuk menghasilkan perosak, pengawalan perosak, jadi kita perlukan bahan untuk mengawal perosaknya. Okey, yang pertama, kita boleh menggunakan plastik sampah, okey, struktur setaran terkawal, pembalut anyaman, racun rumpai, kertas berlilin, pembalut plastik dan surat khabar. Itu untuk keseluruhan ada kaedah-kaedah yang tertentu, ya, terutamanya racun rumpai. Jadi kita tidak digalakkan untuk menggunakan racun rumpai, ya. Okey, seterusnya kita tengok peralatan mengawal perosak. Okey. Yang pertamanya kelengkapan pelindung diri PPE, ya, kereta sorong, cangkul, mesin rumput sandang, parang, pencakar, sabit, bika penyukat, baldi, skop, penyembur galas dan juga pongkes. Ini adalah peralatan yang biasa digunakan untuk mengawal perosak. Okey, kaedah kawalan perosak. Jadi kaedahnya ada kaedah kultur, kaedah fizikal, kaedah biologi, kaedah kimia dan kaedah organik. Saya rasa Mira boleh ingat kaedah-kaedah ini kan? Boleh Cikgu. Nanti saya tanya, ya. Untuk pentafsiran, dia ada murid-murid akan ditanya untuk mengetahui sama ada dia tahu kaedah pengawalan perosak. Okey. Bagi menghasilkan pengawalan perosak organik, ya. Jadi okey, kita dah tengok di atas meja banyak barang-barang, bahan-bahan yang telah disediakan, ya, untuk menghasilkan racun perosak organik. Jadi yang pertamanya kita tengok bahannya, ya. 1 liter air. 1 liter air maksudnya 2 botol tu 500 ml dengan 2 botol jadi 1 liter air. Baik. Jadi cili padi, kita ada cili padi. Kita pun ada cili padi. Ya. Okey. Dengan kita gunakan untuk menyukatnya sebanyak 100 gram. Bawang putih 200 gram. Bawang putih 200 gram, Cikgu. Ya. Dan juga sabun. Antara bahan-bahan utama. Kenapa kita pakai cili? Yang pertamanya, cili adalah sesuai untuk menghalang serangga jenis yang mengunyah tanaman kita. Okey, bawang putih, ia ada sebagai kawalan vektor seperti kutu, daun teritip dan juga bena putih. Jadi kombinasi cili dan bawang putih ini sangat serasi bagi menghasilkan bahan reaktif untuk menghalau perosak tersebut. Dan kenapa guna sabun? Okey, sabun ni dia mencairkan lapisan lilin pada badan serangga. Jadi supaya serangga itu terdedah dengan cecair racun yang kita sembuh tadi. Jadi bukan nak mandikan serangga tu. Bukan untuk bau wangi ke? Bukan. Okay. Itu ada salah satu dari fungsi juga untuk sebagai bahan perosak organik tadi. Okay. Bahan-bahan lain bergantung kepada murid-murid ataupun daripada pembelajaran pembacaan yang lain, ya, untuk kita boleh tambah untuk menjadikan racun perosak kita lebih efektif. Contohnya boleh tambah halia lagi. Pernah dengar serai wangi? Pernah, Cikgu. Boleh tambah serai wangi. Sama je bau-bau herba memang menghalang daripada serangga mendekati tanaman kita. Okey. Kita tengok peralatan untuk menghasilkan racun perosak organik. Yang pertama, mesin pengisar. Tadi kan? Kita tunjukkan. Okey. Mesin pengisar, ya. Penapis.
kita ada penapis. Selain daripada mesin pengisar, kita pun menggunakan penapis, cikgu ya. Untuk menapis nanti larutan yang telah kita dah siapkan. Okey. Penapis. Alat penimbang. Depan sana. Selain daripada alat penapis, kita pun ada alat penimbang. Ya. Baiklah, cikgu. Okey, penyembur tangan. Yang kuning ni. Penyembur tangan. Okey. Baik. Kita ada selinder penyukat. Selinder penyukat. Ini untuk kita menyukat bahan-bahan kita lah, cikgu ya. Nanti kita nak bancur nanti. Okey. Ada selinder penyukat dia. Itu adalah corong. Corong, selinder penyukat. Ya, botol kaca untuk menyimpan nanti bahan-bahan yang telah kita kisar. Ya. Kerana botol kaca lebih tahan, supaya jika ada menggunakan bahan-bahan yang mengeluarkan gas, dia tidak akan meletup lah. Baik. Dan nanti merosakkan tempat simpanan kita. Ya. Okey. Jadi tadi kita dah bincang-bincang, ni nak tanya Mira pula. Boleh, cikgu. Okey, tadi kita dah ada, cikgu ada beritahu kaedah kawalan perosak. Okey, ada 5. Ada 5. Harap ingatlah kot. Paling tidak pun 3. Kalau tak dia kena ulang ni buat taksiran ni. Boleh, Agak-agak ingat. Apa? Kalau saya ajar, saya akan beritahu pelajar, kita ingat huruf-huruf yang di hadapan. Contohnya, huruf F, huruf B, huruf K, huruf K, huruf O. Jadi ada 5 tu. Jadi kita kena ingat, kalau huruf F, kawalan apa? Kalau F, fizikal. Fizikal, ya. Kalau B? Kalau B, biologi. Biologi. Kalau K yang pertama? Kalau K yang pertama, kimia. Kimia. Pandai. K yang K kedua. K kedua ialah kultur. Kultur. Dan juga O yang terakhir. Organik. Organik. Ya, nampaknya Mira berjaya menjawab ke-5 jawapan. Wah, betul. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Memang bijak. Terima kasih. Baiklah. Itu tentang kaedah kawalan perosak. Ada 5 kaedahnya yang murid-murid perlu ingat macam mana Cikgu Wajih tekankan berkali-kali kerana ini merupakan soalan yang mungkin kerap juga ditanya Cikgu ya. Ya, mungkin. Baiklah, Cikgu, tentang 5 kaedah ni adakah kita akan belajar ke-5 kaedah ini pada hari ini? Tidak. Kita akan belajar kaedah organik saja. Kaedah organik sahaja. 4 sahaja. lagi tunggu next Tunggu nanti. Baik, Cikgu. Sebelum kita berhenti berehat lagi sekali Cikgu, apa rumusan ataupun kesimpulan ringkas yang cikgu boleh sampaikan pada segmen ini? Perosak perlu dikawal. Jadi kalau tak dikawal dengan salah satu daripada kaedah yang kita telah nyatakan, kita boleh gabungkan pelbagai kaedah lain. Contohnya biologi dengan kimia, fizikal dengan organik supaya perosak-perosak tersebut tidak akan merosakkan tanaman kita. Kita nak untung kan? Betul. Baiklah kawan-kawan, macam mana Cikgu Wajih katakan tadi, kita perlu kawal daripada perosak menghampiri tanaman kita. Caranya mudah saja. Sebelum kita berhenti berehat ni, anda boleh cari bahan-bahan ini di dapur rumah anda sendiri. Kita ada cili, bawang putih dan seperti alat pengisar, mudah saja untuk didapati. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian menarik daripada Cikgu Wajih. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM.